Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 2? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar subjek adab dan akhlak tahun 2. Mana tahun 2 kan? Tahun 2 kita akan masuk tajuk yang baru. Tajuk yang baru iaitu pelajaran 5. Tajuk dia adab di masjid dan surau. Adab di masjid dan surau. Okey, semua sekali boleh buka muka surat 32. Muka surat 32. Tengok pelajaran yang kelima. Hari ini kita akan belajar adab di masjid dan di surau. Okey. Okey, tengok muka surat 33. Tengok muka surat 33. Okey. Baca dan fahami. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Okey. Ini ustaz baca ayat tadi daripada surah At-Taubah ayat 18. Maksud dia cakap, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya sesiapa yang memakmurkan masjid Allah ataupun rumah Allah, man amana billah, daripada sesiapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Itu maksud dia. Okey? Jadi kita tengoklah secara umum apa yang dia nak cakap mengenai adab di masjid dan di surau. Okey? Dia tengok. Yang pertama dia cakap, sebagai umat Islam, kita mestilah memulia dan menjaga adab-adab ketika berada di masjid. Di masjid ataupun di surau lah. Kita sebagai umat Islam mestilah memulia dan menjaga adab-adab ketika berada di masjid ataupun di surau. Okey, boleh? Yang kedua dia cakap, sesiapa yang memuliakan masjid akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan masjid, beradab di dalam masjid ataupun surau, insya-Allah Tuhan akan bagi ganjaran pahala kepada dia. Okey. Ini secara umum. Secara umum apa yang mengenai tajuk ni. Okey. Jadi sekarang kita tengok muka surat sebelah. Muka surat 34. Surat 34. Nampak tak ni? Nampak kan? Okey, ustaz tarik bawah sikit Okey. Okey, surat 34. Mula-mula sekali kita akan belajar adab-adab ketika masuk masjid. Adab-adab ketika masuk masjid. Hari ini kita akan belajar dua je. Adab-adab ketika masuk masjid dan adab-adab semasa di dalam masjid ataupun surau lah. Okay, kat sini dia tulis masjid saja, dia tak ada surau. Tapi untuk kita kena tulis adab-adab ketika masuk masjid ataupun surau. Masjid ataupun surau. Sebab sama je. Masjid ataupun surau, dua-duanya adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ni kita belajar dua topik ni saja. Okey? Okey. Yang pertama, kita tengok dulu. Adab-adab ketika masuk masjid ataupun surau. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 je adab ketika masuk masjid. Ingat, ini poin dia. Adab-adab ketika masuk masjid ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang nombor 1, kita tengok nombor 1. Hendaklah berpakaian bersih dan menutup aurat. Kalau nak masuk masjid ataupun surau, kenalah berpakaian yang menutup aurat. Bersih dan menutup aurat. Jangan pakai baju yang kena tai lembu, jangan pakai seluar yang terkena air kencing, yang terduduk dekat tai ayam ke.
Lepas tu yang menutup aurat. Yang menutup aurat. Janganlah pakai, kalau perempuan pakai baju lengan pendek, tak boleh. Kena pakai baju lengan panjang, sebab lengan adalah aurat. Kalau lelaki jangan pakai seluar pendek masuk masjid ataupun surau, sebab lutut ke atas adalah aurat lelaki. Kalau ke bawah tak apa, tapi biarlah bersopan, tu kan rumah Allah. Kita masuk rumah kita pun kita pakai elok-elok kan. Ni nak masuk rumah Allah, rumah pencipta kita. Takkan kita nak pakai seluar pendek, betul tak? Okey. Yang kedua, membuka kasut ataupun selipar. Ni mestilah, jarang orang masuk masjid ni pakai kasut atau pakai selipar, kecuali orang tu dia gila. Kalau dia tak betul, dia gila, dia masuklah masjid ke surau ke dalam dengan pakai kasut ataupun selipar. So kita yang waras ni, ketika nak masuk masjid, kita kenalah buka kasut ataupun selipar. Faham? Yang ketiga dia cakap, masuk ke masjid dalam keadaan berwuduk. Nak masuk masjid ataupun surau, mestilah keadaan kita berwuduk. Mestilah berwuduk kan, sebab kita nak masuk masjid ni untuk apa? Bukan untuk tidur kan, untuk semayang kan. Untuk semayang. Bila nak semayang kena ada wuduk. Macam tu. Boleh. Yang keempat, masuk ke masjid ataupun surau dengan langkah kaki kanan. Langkah kanan maksudnya biasanya masuk dekat tangga tu tak apalah, dekat tangga masjid tu tak apa lagi. Bila nak masuk dalam ruangan solat tu, langkahkan dengan kaki kanan. Tapi sebaik-baiknya kalau nak daripada mula pun tak apa, kita turun daripada kereta, berjalan tu dah sampai dah ke tangga masjid tu. Ni tangga masjid, ni masjid kan, ni tangga dia. Kita terus langkah dengan kaki kanan, lagi baik. Kita mula daripada awal lagi baik. Okey? Kalau tak ada masuk, alamak, tadi langkah dekat tangga kaki kiri, tak apalah. Bila nak masuk je masjid ruang solat tu, langkah dengan kaki kanan. Macam tu. Sebab kaki kanan ni mulia. Keluar kaki kiri, apa? Kalau masuk kaki kiri, tempat apa? Rumah syaitan. Tandas kan? Kita masuk tandas kaki kiri kan? Keluar kaki kanan. Macam tu. Sebab tu kalau nak masuk masjid, masjid ni mulia ke tak? Mulia. So kalau mulia, kena mula dengan kaki kanan. Okey, boleh? Dan yang terakhir, yang kelima, baca doa masuk masjid. Okey, baca doa masuk masjid. Apakah doa dia? Doa dia macam ni. Ikut ustaz baca. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Boleh? Maksud dia, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ini doa masuk masjid. Lepas masa kita langkah kaki kanan tu, sambil tu kita baca doa ni. Okey? Kalau tak tahu bahasa Arab, boleh juga baca bahasa Melayu. Sebab Tuhan ni Maha mendengar dan Maha bijaksana. Tak kisahlah kita baca doa bahasa apa sekalipun, Tuhan tu faham. Kita je yang tak faham kalau bercakap bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke. Boleh? So kalau tak tahu bahasa Arab ni, boleh baca bahasa ni, yang bahasa Melayu ni, tulisan Jawi ni. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Macam tu. Tak kisahlah kita masuk ke masjid ke, kat surau ke, baca doa ni. Kita minta dengan Allah supaya buka pintu rahmat dia. Bila buka pintu rahmat dia, kita di bawah rahmat Allah ni, hidup kita jadi tenang lah. Tenang, murah rezeki. Macam tu. Boleh? Faham? Okey. Sekarang ustaz naik atas sikit. Okey, kita tengok yang kedua. Subtopik yang kedua iaitu adab-adab di dalam masjid. Adab-adab di dalam masjid. Ini masa kita nak masuk. Yang ni bila kita dah ada di dalam masjid. Yang ni bila kita dah ada dalam masjid. Boleh? Okey, yang pertama dia ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ada 6 adab semasa di dalam masjid yang perlu kita ikut. Yang pertama, sebelum duduk, dirikan solat tahiyatul masjid. Sebelum kita masuk, kita dah masuk masjid kan? Sebelum duduk,
dirikan solat tahiyatul masjid. Apa solat tahiyatul masjid ni? Solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat sebelum kita duduk tu. Nama dia tahiyatul masjid. Boleh? Nanti ustaz akan ajar macam mana solat dia. Okey? Yang kedua, berniat iktikaf. Kita niat iktikaf. Saja aku iktikaf di dalam masjid atau surau ini kerana Allah Ta'ala. Tu yang mudahnya lah. Macam tu. Berniat iktikaf. Iktikaf ni maksudnya kita nak duduk dalam masjid tu, kita nak beribadah kepada Allah buat sementara waktu yang diberikan tu. Antara zuhur, dah masuk waktu zuhur kan, kita nak masuk sebelum kita sambung kerja tu, kita niat iktikaf dulu, nak beribadah kepada Allah. Okey, boleh. Yang ketiga, jangan mengganggu jemaah, jangan mengganggu jemaah lain beribadah. Dah masuk dalam masjid, duduk elok-elok, beribadah kepada Allah. Jangan kita pergi kacau pula orang lain. Ni yang biasa budak-budak lah. Budak-budak sekolah rendah ni, dia tak ada kerja, kawan-kawan datang, berlari sana, berlari sini, tak boleh. Itu mengganggu jemaah lain. Dia dah cakap dah adab. Hari ni kita dah belajar adab dalam masjid ataupun surau. Dia cakap jangan mengganggu jemaah lain beribadah. Maksudnya duduk dalam masjid tu bukan tempat main untuk beribadah. Boleh? Yang keempat, duduk dengan sopan dan tertib. Duduk dengan sopan dengan tertib. Duduk bersila lah. Tak duduk bersila pun, duduk tahiyat akhir ke, tahiyat awal ke, boleh. Tak ada masalah. Bukannya duduk terkangkang, duduk dalam keadaan terbaring ke, mengengkang ke, tak boleh. Duduk elok-elok. Itu kan rumah Allah. Okey? Yang keempat, semula. Yang kelima, tidak membuat bising. Jangan membuat bising. Duduk dalam masjid ataupun surau, jangan buat bising. Sama juga dekat surau dekat sekolah ni. Surau dekat sekolah Seriti ni, masa dah surau, Ustaz dah ajar dah. Ambil air semayang, terus duduk berzikir. Jangan buat bising, jangan bercakap-cakap. Tak baik. Betul tak Ustaz cakap? Sama tak dengan adab-adab dalam masjid ataupun surau? Sama kan? Macam tu. So, lepas ni kena praktis dan buat. Boleh? Dan yang terakhir, yang keenam, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dalam masjid tu jangan duduk saja-saja kosong, diam je mulut tu. Mulut tu kita berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah je, bukannya payah pun. Ada kena bayar ke? Tak ada. Hanya gerakkan mulut dan keluarkan suara je. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Dah, simple je. Setiap kali kita berzikir tu, Tuhan bagi ganjaran pahala. Tuhan bagi pahala, Tuhan bagi. Selagi mana kita berzikir, selagi itu Tuhan bagi pahala. Siapa yang tak nak pahala? So rugi. Nanti masuk masjid ataupun surau, jangan buat bising, terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham? Ustaz harap kamu faham untuk kelas pada hari ini. Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Apa-apa soalan kamu boleh tanya dalam grup nanti. InsyaAllah Ustaz ataupun Ustazah lain akan bantu jawab. Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.